So basic, kat sini ada basic SNR. So jadi ni yang pertama. Ingat, ini adalah pertama. Boleh dikatakan inilah cinta pertama kamu. Dalam Forex, ini adalah cinta pertama kamu iaitu basic SNR. Ini kamu kena betul-betul faham. Apa-apa mesti SNR dulu. Number one, apa-apa mesti SNR dulu. Dan number two, baru kamu akan tengok dia punya SND ataupun engulfing. Ini benda yang sama. Dan akhir sekali, bila kamu dah faham semua, kamu akan faham juga apa yang terjadi di market structure. Okay, now. Dengar sini baik-baik. Saya nak kamu buka minda, dengar baik-baik, serap, terima sebanyak yang mungkin, fahami sebaik-baiknya. Dengar sini baik-baik. Basic SNR ni, ya saya tahu. Dia benda yang sama. Semua orang cakap basic SNR, saya tahu. Support ataupun lantai is harga terendah. S is support. SNR S stand for support ataupun harga terendah. Lowest price. Manakala resistance is dia R, yang ni S, dia bumbung ataupun harga tertinggi. Ya, saya faham. Semua orang tahu. Semua yang belajar Forex, inilah yang dia akan belajar dulu. Tetapi apa kefahamannya? Dengar sini baik-baik. Forex. Hukum asas wajib asal. Hukum asas dia. Hukum wajib dia. Hukum asal. Usul. Asal-usul dia. Inilah hukum asal Forex. Dengar sini baik-baik. Forex ni kita tahu dia adalah hukum jual dan beli. So, hukum sebenar Forex ni, hukum asal wajib dia kena buy di support. Kena sell di resistance. Boleh guys? Nampak dekat situ? Hukum asal dia kena buy di support, kena sell di resistance. Walau macam mana pun dunia ni terjadi, walau macam mana pun dunia ni, market MT4 ni tunggang langgang ke, kamu kena set dekat kamu punya kepala otak ni, kamu kena buy di support, kamu kena sell di resistance. Kamu kena buy di support, kamu kena sell di resistance. Kamu kena letak dalam kepala otak kamu kena set mind ni. Boleh guys? Saya nak sekarang ni kamu set dalam kepala otak kamu, buy di support, sell di resistance. Boleh sekarang? Boleh tak guys? Boleh. Boleh, boleh Cik. Boleh. Okey, kenapa? Okey, buy di support, sell di resistance. Ingat, saya tak nak sentuh lain. Saya nak sentuh buy di support dan sell di resistance saja dulu. Okey, so bentuk support, bentuk V lah macam gini. Sebaiknya dia berjalan lebih sikit macam ni. Lebih daripada paras harga macam sini. Manakala resistance bentuk macam A. Okey, dengar sini baik-baik. Ni saya nak tanya kat kamu. Tolong respon yang ni. Okay, sekarang kamu dah hadamkan. Maksudnya kamu saya dah ulang tadi, buy di support, sell di resistance kan, betul tak? Betul. Okay. So now sekarang saya buat bentuk macam ini. Ni market macam ini, dia buat macam ini dan dia break sini. Okay. Ini dia break up. Sini adalah resistance. So ini dalam Forex, dia panggil sini apa? Resistance. Apa ni guys? Become support. RB. Okay, RBS. Okay, now sekarang bila sampai dekat sini, kamu nak buat apa? Buy. Kamu buy. Okay. Siapa lagi yang setuju dengan Muaz? Sampai dekat RBS, level tu kita kena buy. Siapa lagi setuju? Saya Cik. Lagi? No. Yang lain? Go rejection. Tak, saya nak yes ataupun no saja. Kalau yes maksudnya kamu ambil buy, kalau no maksudnya kamu tak nak. No. Jawab. Ya? No. Berapa orang yang cakap no, berapa orang yang cakap yes ni? Cuba, okay, yang yes angkat tangan dulu. No. Yes dulu, siapa yang yes?
Okay, Fajar, Faiz, lagi siapa? Amirul tadi guess kan? Amirul lagi? Siapa lagi? Hakim. Lagi apa? Okay, the rest is no lah kan? Okay, dengar sini baik-baik. Tadi apa kita punya zikir kita tadi? By support cell resistance. By the support cell resistance. Okay, saya buat. Okay, ni support. Ni dia break up. Dia break up So yang ni fenomena SBR. Betul tak? Betul. So sampai sini. Okay, sampai sini nak buat apa ni? Cell. Cell. Okay. So ini sekarang adalah korang punya biasalah common kan. Okay, now sekarang saya ajar apa tadi? Saya ajar apa tadi? By the support. By the Cell support resistant. cell resistant. Okay, yang kat sini ni, mana kamu nak kena by? Support. Mana support dia? Sini? Bawah lagi. Sini. Bawah. Oh. Yes. Okay, now. Tadi siapa yang ini yang, okay, siapa tadi yang ni, tak apa. Dia stick dengan dia akan by dekat area sini. Okay, tak apa. Okay, yang ni tadi macam mana? Kamu kata sel di kawasan sini kan? Apa tadi hukum asas kita tadi? Kita kena sel di Resistance. Resistant. mana resisten kita? Okay. Oh. Inilah hukum yang kita kena pegang. Maksudnya kita kena sel di resisten, sel di R, by di support. Saya nak kamu ubah mentality ni dulu. Boleh? Boleh. By di support, sel resisten. Kenapa? Kenapa saya minta kamu buat macam itu? Kenapa? Okey. Ini reason dia. Saya bukan main suka-suka. Bukan. Ada reason dia. Okey, tengok ni betul-betul. Bagi saya, SBR, RBS ni adalah ni apa? Manipulation oleh big trader. Ataupun saya boleh katakan dia adalah penipuan ataupun manipulasi. Boleh saya kata begitu? Boleh. Boleh tak? Kenapa? Tengok sini. Ini yang biasa berlaku dekat market. Price naik atas. Sini dia ada buat support. Sini dia buat support. Okey, dia naik. Okey, dia break out kat sini. Dia ada beberapa situasi. Tengok situasi yang pertama. Dia turun. Dia naik sikit. Lepas tu dia break. Betul tak? Betul. Situasi yang kedua. Dia macam inilah kan. Macam itu. Ini situasi yang berlaku. Dia turun. Dia naik sikit. Dia turun bawah. Dan dia akan ambil. Contoh kalau sini ada QM level. Sini ada contoh ada dua lah kan. Support. Ni QM level lah. So dia sampai sini dia terus boom. Biasa terjadi tak? Betul selalu. Selalu. Betul. Ataupun dia boleh jadi dia sini lah kan. Saya buka warna pen merah lah. Ini dia naik, ni naik. Boom. Ataupun dia boleh terjadi dia turun, terus turun, naik gitu. Betul kan? Ini yang Selalu. biasa terjadi. Dan satu lagi, dia macam gini. Dia turun macam gini. Dia respect. Dia sampai sini sahaja. Dia turun. Baru dia naik. Betul tak? Betul. Dan ada satu lagi yang terjadi. Yang ni nombor 3. Satu lagi. Allah, apa ni? Dia macam gini. Dia macam gini. Okay, dia break sini kan. Dia sampai sini, dia terus pergi. Tapi ni jarang-jarang. Dia bukan jarang. Dia terjadi. Tapi nanti dia akan turun balik ke sini, ambil BE korang dan baru dia naik. Nampak tak? Ini Yeah. ini kalau korang belajar SNRC 2, yes. Ini konsep SNRC 2. Resistance 1, resistance 2. Dia break, dia datang balik dekat
Ni kat mana ni? Ni apa ni? Ini bukan RBS, ini support. By the support. Inilah asas SNRC2. Tapi kamu yakinlah, biasa ini yang selalu terjadi. Betul tak? Betul, betul. So kamu dah nampak tak apa yang kamu bukan mistake, apa yang terjadi dekat kamu sebenarnya. So sebenarnya kamu telah di manipulate oleh big trader. Boleh terima ke tak? Okey, kenapa? Kenapa benda ni boleh terjadi, Cip? Okey, tengok ni betul-betul. Saya boleh ceritakan kamu. Okey, so ilmu ni mahal. Ya betul. Pemahaman ni sangatlah mahal. Kamu dengar baik-baik. Ilmu ni tak ada orang cerita. Maksudnya pemahaman ni tak ada orang cerita. Okey, kenapa saya cerita? So sebab saya nak kamu faham betul-betul market ni. Macam mana big trader dia manipulate kita. Okey, ni dia break kat sini. Okey. Dengar sini baik-baik. Sini resistance, sini support yang terdekat, ini support yang kedua. Saya tak nak cerita pasal M, saya tak nak cerita pasal apa. Okey, ni breakout. Okey, dengar sini baik-baik. Big trader, big bank, big trader is biasanya institute ataupun bank. Okay, saya nak tanya kamu, bank ni siapa yang jalankan dia? Siapa yang manage bank? Robot? Haiwan? Manusia. Malaikat? Siapa? Trader. Trader tu siapa? Manusia. Manusia. Kamu siapa? Saya siapa? Manusia. Kita semua sama. Kita semua orang biasa. Fikiran kita semua lebih kurang saja. Cuma kamu kena ingat, big trader dia ada kelebihan dia dekat mana? Dia ada kelebihan dia dekat capital. Dia ada modal yang besar. Modal dia dapat daripada mana? Orang deposit. Macam-macam lah dia punya, orang riba lah, hutang lah, apa semua dia ada capital yang besar. Tapi dia ada juga kelemahan. Apa kelemahan big trader? Dia tak boleh instant. Dengar ni. Bank tak boleh instant order. Boleh? Faham tak? Faham. Dia kalau dia boleh buat apa? Dia cuma boleh PO. Dia PO dia ada buku-buku dia. Saya tak nak cerita buku-buku ni, nanti kamu boleh cari sendiri. Dia boleh letak order, dia boleh hantar order dia dekat level-level sahaja. Tahu tak? Faham tak? Sebab kenapa? Logik lah, logik. Contoh kalau kamu kerja sebagai satu company ataupun kerja kerajaan ke apa, kalau kamu nak buat sesuatu ataupun nak beli pembelian, leceh tak? Saya tanya. Kena isi borang, kena dapat sign bos, kena masuk meeting, betul tak? Betul. Betul. Ini bank, dia punya capital bukan kecil, dia letak order. 1 bilion, 5 bilion. Mana boleh individu buat keputusan seorang diri? Tak boleh. Saya tanya boleh ke tak boleh? Tak boleh. Tak boleh. Serius, saya kata memang tak boleh. So dia ada buat meeting. Dia akan meeting, okey kita akan letak di sekian order. Nampak tak? Itu kelemahan dia orang. So kita punya pula, kita ni kelemahan kita kekurangan capital. Tapi kelebihan kita boleh apa? Kita boleh instant. Kita boleh delete kita punya PO. Buy limit ke, sell limit ke, kita boleh delete. Dia orang tak boleh. Faham tak? Nampak tak something? Nampak. So daripada situ, contoh, dia ada 1 bilion untuk dia dagangkan. Dia tak boleh letak 1 bilion dekat order terlalu bawah sangat. Dia tak boleh letak dekat tengah-tengah sangat. Dia akan letak dekat mana? Harga yang terendah, yang kemungkinan ada liquidity. Faham tak? Yang ada order-order yang lain. Maksud dia order yang lain macam mana? Okay, 1 bilion, dia tak akan letak 1 bilion semua dekat satu tempat. Tak akan. Trust me. Kenapa saya tahu? Sebab cikgu saya ajar. Sebab trader bank yang ajar. Ni dia reveal kat saya. Okey, contoh 1 bilion, dia akan pecahkan order dia. Contoh saya kasih 200 bilion, 400 juta. So total adalah 1 bilion lah. Juta. Okey, tengok sini. Macam mana permainan big trader? Dia akan letak, contoh,
200 juta dekat sini. Dia akan letak dekat level sini 400 ke 800 total. Nampak tak? Nampak tak guys? Apa yang saya maksudkan? So nanti market dia akan jadi macam mana? Market dia akan turun, dia akan buat apa ni? Mantul sikit. Dia mantul sikit, faham? Bila dia mantul sikit, okey, orang dah mula ikut. Trader lain mula ikut. Korang lah, retail trader, semua entry kat sini. Semualah kat sini. So, sekarang ni dekat dalam keadaan market, kita panggil dia liquidity. So, dia akan terkumpulnya liquidity dekat area sini. So, daripada 200 juta tadi dia order, so akan terkumpulnya, tak kisahlah. Nanti ada terkumpul 100 juta, 100 juta, terkumpul 100 juta. Sampai berapa? Sampai contoh, dia mencukupi 800 juta dan tiba-tiba dia akan turun, dia akan boom. Nampak tak permainan dia? Nampak tak guys permainan dia? Faham tak? Faham tak situasi yang saya nak sebut? Faham. Inilah yang korang kena manipulate ni. Ini. So now, that's why saya suruh korang, daripada sekarang, mentality korang kena betul. Korang kena buy di support. Once kamu dah faham ni, yang kat sini, bukan korang tak boleh trade. Korang nanti ada fikiran, okay, dekat RBS ni, hit and run only. Boleh. Nampak tak? Nampak, Cik. Ini yang saya cuba masukkan, ini yang saya cuba sampaikan. Tapi saya tak boleh sampaikan ke orang ramai. Tak boleh, bahaya. Saya dalam bahaya kalau saya sampaikan ni. Okay? Saya dalam bahaya. So kalau macam saya sikit-sikit ni tak apalah, saya kasih je. Okay? So dia boleh jadi terus ini, terus turun, ambil order. Ataupun dia, sampailah TP korang kat sini. Tapi tiba-tiba dia turun balik, ambil semua korangnya BE, baru dia naik. Sebenarnya pengumpulan order. Untuk apa? Cukupkan big order ni punya. Big order ni punya apa? Order. Tapi kamu kena ingat, korang boleh instant. Itu ke benefit korang ataupun korang punya advantage. Diorang tak boleh. Diorang tak boleh letak order terlalu bawah. Kalau letak terlalu atas, rugi lah diorang. So, that's why ini yang terjadi kat market. Ini yang selalu terjadi. So, that's why saya suruh kamu buy di resistance, buy di support, sell di. Secara general, secara pemahaman dia, hukum asas forex, kita back to asas forex, buy di support, sell di resistance. Boleh guys? Boleh. Ada nampak something? Ada terbuka something tak? Nampak. Saya harap sangat kamu boleh faham dalam hal ni. Kamu faham yang ni, insya-Allah kamu akan lama dalam dunia trading ni. Ya, saya insya-Allah, saya bukan jamin, tapi insya-Allah kamu boleh lama dalam dunia trading ni. Boleh So insya-Allah dia macam gini. Yes, ini memang biasa market selalu terjadi. Faham? Dia macam gini, dia naik, dia turun, boom. Sebab pengumpulan order. Kat sini pun ada apa? SBR, RBS. Dalam sini kena lipat, RBS kena lipat, SBR kena lipat. Ya Allah, semua kena lipat. Kan betul tak? Buy salah, sell salah. Biasa terjadi tak? Lalu. Biasa. Wah, saya dulu pernah kena. Yes. Hari-hari Decide buy kena, decide sell pun kena. Betul tak? Tak tipu lah. So saya dah kasih jawapan dia. Apa yang kamu nak mencari? So saya tengok balik saya lukis balik. Oh, dia cantik. Ya, dia break kan. Oh, dia break. Oh, ni buy kat sini. Okey, cantik. Happy. Dia mantul, happy, RBS. Lepas tu tak ambil. Oh, tamak. Ingat nak ambil sini, nak hold lah kan. Zaz. Tak ni okey ni. Dia ambil sikit lagi, bawah lagi sikit ni. Oh, tambah lagi. Oh, alamak, margin tak cukup. Cut loss. Lepas tu tiba-tiba dah kalau naik pula. Betul tak? Naik. Ini
apa SBR pula ni. Support dengan resistor ni kena ni. Alah ini dah break dah ni supportnya ni. Sell lah pula lah. Betul tak? Sell pula kat sini, sell. Oh ni nak hold lah ni sampai bawah. Pum, terus naik. Kalau terjadi, buy salah, sell salah. Sell salah, buy salah. Betul tak? Ya, saya tahu. Saya pernah berada kat korang punya tempat dulu. Saya dah rasa dah. So inilah sebenarnya macam mana market tipu korang. Sebenarnya B-trader tipu korang. Dia nak liquidity, dia nak order ni. Ingat, dia hanya boleh letak buy limit, sell limit. Ataupun dia bukan limit, dia ada pass, dia ada buku dia, order book dia. Tak sama. Dia tak sama macam kita. Boleh guys? So far boleh faham tak macam mana saya tafsirkan buy di support, sell di resistance? Boleh tak? Boleh, Cik. Tu hukum dia Ingat tu hukum dia. Okay, settle. So kita masuk balik dekat dia punya teori dia. So ini bentuk apa nama tu? Support berbentuk V, dan ini adalah bentuk resistance berbentuk A. Ini basic yang kamu perlu tahu. Okay, so number one, macam mana nak tentukan support dengan resistance? Kamu kena guna line chart Lepas tu make sure dia tajam dan big movement. Faham tak apa yang saya maksudkan tajam dengan big movement? Okey, kat sini. Okey, kat mana ni? Delete dulu semua ni. Banyak sangat lah. Macam ni delete? Delete. Okey, kat sini. So first, kamu buka line chart. Okey, ni dah settle. Buka line chart. Okay, ni line chart. Okay, so yang ni kamu perlu tahulah ni number one. So ni adalah bentuk support. Ni kamu, secara basicnya kamu kena tahu. So sebaiknya biar dilepas lah paras ni. Terlebih sikit. Kalau V betul tak ada masalah lah, boleh. Okay, ni yang kamu perlu tahulah. Ni bentuk support dengan resistance dekat line chart. Boleh? Boleh. Okay, yang saya masukkan tajam, ni tajam. Ini tajam, ini tajam. Selepas tu saya kata apa tadi? Tajam dan big movement. Apa saya masukkan big movement? Turun sikit, dia naik banyak. Ini maksudnya big movement, pergerakan yang besar. Boleh? Boleh. Boleh, Cik. So support dan resistance ni boleh diterima. Dia consider kuat juga. Okay? Sama juga dengan resistance ni, dia naik sikit, dia turun banyak. Yes, ni ada big movement. Support dengan resistance ni boleh diterima. Tak ada masalah. Okay? Dan yang terakhir sekali, ini yang satu lagi. Dia turun sikit. Dia turun sikit, dia naik banyak. Dia turun sikit lagi, dia naik banyak. So dia buat second movement. Ini boleh? Boleh. Boleh. Naik sikit, turun banyak, naik sikit, turun banyak. So ni ada second movement. Okay. Nak tengok second movement ni, nak kena validkan dia macam mana. Macam ini bentuk dia dekat line chart. Dekat shadow. Dengar sini betul-betul. Contoh kalau dia bearish, macam ni dia bentuk bearish ni. Okay, dia bearish. Kalau dalam bentuk candlestick bearish macam gini. Okay, dan dia bearish. Okay, dekat second movement ni biasanya dia ada satu bullish. Kenapa ni? Ataupun ada DBD lah, something like that. So yang kat atas ni biasalah ada bullish. So kalau kita buka dekat line chart, okay, dia akan bentuk macam inilah. Ini macam gitu. Boleh? Faham tak? Faham. So ini second movement dia. Jangan semua merah. Kalau semua merah, dia ni tak kuat. Boleh guys? Faham tak setakat ni? Faham, Cip. Faham. So yang ketiga ni skala kekuatan dia lebih kuat lah.
Okay. So yang ni saya boleh terima. Ataupun sini tak ada masalah. Ataupun yang sini sikit macam itu, yes ini boleh terima lagi, tak ada masalah. Ni saya boleh terima, ni boleh terima. Yang ini saya tak boleh terima. Dia naik, mantul, turun, mantul, turun, mantul, turun, mantul. Ni tak mau. Ini pun sama resisten macam ni saya tak mau. Dia naik, dia turun sikit. Naik, turun sikit, naik. Lepas tu turun banyak. Ini saya tak mau. Kenapa? Ini 1, 2, 3. 1, 2, 3. Dah banyak kali sentuh level tu. Dia cocok. So dia tak kuat. Kemungkinan tembus sangat tinggi yang macam ini. Clear guys? Boleh tak? Dan satu lagi, saya tak nak support yang macam gini. Dia turun banyak, dia naik sikit. Ini tak mahu. Sebab kenapa? Dia boleh bam gitu. Boleh tak? Boleh. Ini kelemahan ni yang selalu saya kata ni. Ni janganlah. Kalau kata ke janganlah. Sama juga dia macam ini. Ini tak mahu. Dia naik banyak, turun sikit. Jangan resisten ni. Dia bahaya. Dia boleh pam ke atas itu. Biar kalau dia nak buat, biar dia macam gini, dia bam ke betul. Baru kita boleh ambil ni resisten. Clear guys? Sip. Alhamdulillah. So sekarang ni ada apa pun nak tanya untuk SNR? Tak habis lagi. Okay. So tajam dan big movement. Guna line chart. Lepas tu higher time frame. Monthly, weekly is major direction. Major direction. Manakala daily ni dijadikan sebagai middle, pertengahan. Ataupun road block. Apa saya masukkan dengan road block? Road block ni ada dua perkara. Satu, dia boleh lepas. Satu lagi, dia tak boleh lepas. Tak boleh lepas, dia jadi apa? Reverse lah balik. Nampak tak? Kalau dia lepas, dia akan break. Dia akan continue. Dia continue kat mana? Dia akan cari yang lagi tinggi dan dia akan cari yang lagi rendah. Dan mostly dia akan cari ke monthly dengan weekly. Okay? So bagi saya makin tinggi time frame, insyaAllah dia kukuh dan kuat SNR. Boleh guys? Jelas tak? Cantik. So nombor satu tadi kamu ada hukum dia buy the support, sell the resistant. Okay. Next, confluent SNR. Monthly dengan weekly. Maksudnya apa? Confluent ni dia bertindih. Contoh, monthly dia macam gini. So ini kita punya support. Kita akan tanda sampai yang mana? Shadow. So kalau kita buka dia time frame weekly, dia akan macam gini. Macam gini. Ni shadow dia. Dia akan naik dan dia ada buat second movement. Yang ni biasa terjadi weekly macam gitu. Boleh? So kat sini tadi adalah level monthly. So kat sini adalah level weekly. Nampak tak? So kalau kita tandakan dia, sini adalah weekly. Sini adalah, saya letak online lah. Warna biru. Sini adalah zone monthly. So nampak tak ni pertindihan ni? Pertindihan ni nampak tak? So ini yang saya kata dia confluent ataupun bertindih. InsyaAllah kalau price datang dekat sini dia akan mantul. Boleh guys? Kalau dia terlalu besar kamu boleh cari sampai daily. So dia akan kecil dekat sini. Okay, saya tunjuk contoh dia. Monthly. Contoh. So buka dulu line chart. Apa yang kamu nampak? So ini adalah. Nampak tak? So dia melebihi paras yang ni. Nampak tak guys?
So ni Nampak. adalah resistant. Tadi saya belajar tadi kan, yang gini boleh. Ataupun dia naik sikit, dia turun banyak. Boleh, tak ada masalah. Dan ini adalah support. Dia kat sini, dia melebihi paras yang ni. So, support ni boleh diguna pakai. Okay, so saya akan tandakan support dulu. Sini contoh. Ni, warna biru ni adalah warna apa? Support. Support apa? Monthly. Monthly. So saya akan cantikkan sampai dia shadow yang ni yang shadow yang ni. Okay. So besar zone tu. Lebih kurang 100 lebih pip. So kita akan kecilkan sampai weekly ataupun kalau kamu pandai lagi, kamu kecilkan sampai daily. So yang ni saya akan ubahkan dia warna kuning. Kuning sini. So sampai sini. Nampak tak? So zone sini dia adalah pertindihan. Bawah ni pertindihan monthly and weekly. Datang, percayalah, kamu kena yakin price akan mantul. Tu mantul tu. Dah mantul. Okay, so besar lagi kan. So kamu boleh kecilkan sampai daily. Takut kan nak trade. Besar sangat zone dia. So tandalah sampai daily. Ni saya kata pertindihan zone. Kat mana? Kat bawah ni. Area 2 ni. Nampak tak? Bucuk-bucuk. Tu dia. Nampak tak sini? Tada. Okay? Nampak tak? Itu yang saya masukkan. Pertindihan. Ni bertindih. Pertindihan support dan resistance. Kenapa dia ni? Ni saya masukkan. Confluent monthly dengan monthly. InsyaAllah sangat-sangat kuat ni. Masa kecil ni. Besar sikit. Nampak tak? Super duper kuat. Boleh guys? Boleh. Boleh. Okay, next Faham. is dengar sini. So ini next pemahaman yang kamu kena faham. Tadi yang pemahaman yang pertama, buy di support dan sell di resistant. Okay, next pemahaman yang kamu perlu hadam betul-betul price akan bermain di level-level support dengan resistant. Dan nombor 3, biasanya SNR kita akan kena breakout time news. So time news ni biasanya terjadinya big movement. Boleh guys? Boleh. Ingat, number 1, buy di support, sell di resistant. Number 2, price akan bermain di level SNR. Ini level SNR. Okay. Dia akan bermain-main dulu di level SNR. Tak kisahlah H4, H1, daily, weekly. Cuma makin besar time frame, makin lambatlah dia sampai. H4 dengan H1 dia cepatlah sampai. Okay. So biasa dia akan bermain-main di level SNR. Pas akan bermain sebelum dia break. Boleh? So biasanya dia break, tiba-tiba dia mantul. Kamu kena yakin kat belakang ni insya-Allah ada apa? Ada support. Nampak tak permainan dia? So biasa break-break ni biasa news. Itu saya kata dia biasa naik sikit, turun banyak. Dia break kat area ni, dia buat big movement. Dia biasa big movement, dia berlaku time news. Boleh? Ni dah ni clear Price akan main level-level SNR. Price akan break kita punya SNR level time news. Okey, dengar sikit baik. Delete dulu. Sini. Delete dulu. Okey. So Allah. So price
contoh ni kan, ni market buat macam gini, dekat line chart lah. Okay, dia buat macam gini. Tiba-tiba dia break. Lepas tu tiba-tiba dia mantul. Dia naik balik. Sampai sini dia mantul balik. So sampai sini naik balik, dia mantul balik. Kamu kena yakin kat certain area tu dia react dekat level-level SNR. Okay? Contoh kat sini kan. Ni resistant. Ni resistant. Ni support. Resistant. Support. Sekarang tugas kamu lah. Mana nak ambil resistant dengan support. Okay, kamu tengok ni baik-baik. Kamu tengok ni baik. Baru lah. Okay. Sekarang price kat sini. Price di sini. Ni level-level SNR dia. Okay. Sini apa? Resistance. Sini? Resistance. Sini? Support. Sini? Support. Okay now. Price sampai sini. Ni current market price. Current sampai sini. Kamu nak buat apa kat sini? Buat tak tahu. Yes. Buat tak tahu saja. Sebab kamu punya mentality, kita nak buy di support, kita nak sell di Register. Resistant. okay, price naik. Okay, contoh dia tembus lah, ataupun kalau dia ni, tak apa. Let it go. Ataupun kalau kamu nak ambil, just hit and run. Boleh. Okay, next. Sama cerita. Dia naik sampai sini. So kat sini sama nak buat apa? Sell. Barulah sell. Okay, sekarang kamu tengok baik-baik. Level tu. Biasa kamu nampak tak bentuk apa tu? QM. Yes. QM level. So sebenarnya QM level ni apa? SNR. SNR sebenarnya. Ataupun kalau saya punya pemahaman, sebutan saya, dia adalah level SNR. Faham tak? Jelas tak guys? Jelas, Cik. So sekarang korang tak payah pening. KML tu korang tak payah pening. High low, high low. Tak payah pening-pening. Kamu just stick dekat kepala otak tu, buy di support, sell the resistance. That's it. Boleh tak? Okay, saya tunjuk dalam chat. Okay, kita tengok apa yang terjadi market baru-baru ni. Apa yang terjadi? Sekejap Okay, saya buat. Ini support. Ini ada resistance. Ingat SNR level yang kat sini ada resistance. Boleh? Kalau kita buka line chart, nampak. So kamu tak payahlah pening-pening. Sini ada support, sini ada resistance. Ingat QM level tu adalah SNR. Ini ada resistance. Okay, mungkin tak jelas kat sini, tak apa. Kita buka dekat H1. Nampak tak? Ya, saya buka ni. Nampak tak SNR level dia? Okay, ini kita kecilkan. Ni. Ini kita kecilkan. Ni. Ini kita kecilkan lagi. Nampak tak? Tengok macam mana price dia respect. First price respect di sini. Tapi dia nak pergi di side bawah lagi. Ni. Apa ni? Kan QM level. So QM level ni apa ni? Support. Betul tak? Support yang terdekat. Level by level.
level, okay, ini ada level dia react kat kawasan sini. Ataupun kawasan sini lah. Sini dia react kawasan sini. Ni lah ni SNR level lah. Ni resistant. Sini support. Ni dah kenapa ni? Ni apa ni? Sini apa ni? Resistant become support. Dah kenapa pecah? Kena beli kat support. Kena beli kat support. Bukan beli kat resistant. Ni kan. Ni korang suka kan dulu sebelum ni? Macam dia tipu lah saya selama ini, Cip. Ya, kamu tertipu. Sekarang ni saya ajarkan macam mana kamu punya mentality buy the support, sell the resistance. Pemikiran kamu ni macam pemikiran apa? Big trader. Faham tak? Big trader dia tak ada, dia tipu ni dekat sini. Dia kasih umpan. Kasih korang umpan, that's why ada orang cakap korang ni jadi makanan jerung. Korang ni bilis ni kena makan dengan jerung. Ni lah ni. Ini perangkap dia ni. Nampak tak? Nampak kan sekarang kan? Orang tahu. Boleh ambil, tapi kalau dia jadi, kamu kena cepat-cepat apa? Lose. Hit and run. Okay, saya tunjukkan lagi. Memang biar market tak boleh tipu. Kalau kita dah faham konsep dia, okay, nampak? Nampak tak sini? Ini apa ni? Ni resistant become support, betul tak? Okay, dia react. Okay, ni siapa yang kata boleh hold sampai atas? Ni dah kenapa turun bawah balik ni? Dia ambil kat mana bawah tu, saya tanya ni? Support. Nampak ni? Barulah dia zeras. Nampak tak sekarang apa yang saya masukkan? Nampak, Cip. Macam ni. Sini kan. Okay, break. Betul, dia break. Support become resistant. Iya, tapi sekejap je. Lepas tu tengok. Dia ambil kat mana tu? Nampak tak? Tak apalah. Saya balik. Besarkan sikit. Ya jelas depan mata kamu. Okay, ini support. Break. Masuk balik. Terjun. Ni dah happy dah ni. Ini mesti sampai sini dah ni. Ataupun sampai bawah ni. Tiba-tiba tak nak ambil gaji. Nak hold juga. Ambil. Kenapa dia ni? Kenapa? Kena BE. Itu yang kamu kata, aduh, kena BE baru terjun. Nyesal aku tak ambil tadi. Dah jalan 60-70 pip tak ambil. Apa kebanggang lah aku ni. Inilah kerja apa? SBR RBS kamu. Nampak tak? Jadi, makanan jerung, liquidity untuk jerung. So now kamu dah tahu kan? So kamu boleh hit and run. Now dia pergi ambil kat mana? Nampak ni level ni. Okay, ni break sini break. Nampak ni apa ni? Apa tu guys? QML ataupun SNR level resistant. Boleh tak? Jadilah seorang trader yang bijak. Jadilah seperti seorang jerung. Dia akan buy di support, dia akan sell di Resistant. So QM level yang kamu belajar selama-lama ni yang kamu high low sampai pening. Sebenarnya dia hanya adalah SNR level. Ni semua orang nak nama je. Orang nak nama je, nak letak nama. Macam Cikgu Mansur Safari kan, King. Atas, cucuk bawah. Dia punya benda lain, dia hanya sekadar apa? Candle, double baru. Ni nampak ni. Boleh tak guys? Ni ada confluent. Kat situ ada double confluent. Tu nanti kita belajar lain double confluent nanti nanti kamu akan tengok, ish. Macam ini Cip, market buat. Ya Allah, kenapa selama ni kita tak perasan, tak sedar. Ni saya nak sedarkan kamu lah ni. Boleh guys? So yang ni dia ambil. Okay, dia dah react lah. 60 pip, 70 pip. Ambil dulu. So kalau dia naik pun dia kena BE. So kamu tahu price nak pergi dekat mana. Kita kena sell dekat mana?
Resistant. Resistant. Apa nak takut? Dah sampai resistant, jual je. Okay, tunggu confirmation dia jual. So saya dah ada ajar dua nanti. Smart entry Nabila ataupun kamu nak guna Shadownachi entry ataupun SN3. Tak kisah. Saya terus terang saya cakap, saya memang akan balon dulu SN3. Ada Nabila, saya balon. Itulah rahsia saya sebenarnya. Itulah rahsia Cip Helmi. Saya tak boleh ajak SNR dekat orang lain sebab saya dekat PC saja. Sebab bagi saya tu eksklusif untuk saya lah. Okay. Dia bukan Baistra punya. Itu memang saya belajar dengan cikgu saya. Dah nampak ni sekarang? Kau dah nampak ke belum? Nampak je. Yang saya Nampak. by the support sel di resistant. By the support sel di resistant. By the support sel resistant. Okay now, saya nak uji kamu. So sekarang ni market dah jadi macam gini. So sekarang ni korang nak buy ke nak sell sekarang ni? So apa yang kamu perlu buat? Kamu boleh buka line chart. Kamu nampak tak support dengan resistance yang terdekat dengan kamu? Boleh tunggu untuk kamu sell. Nampak tak? Sekarang dah nampak tak? Nampak je. Nampak. Nampak. Jelas je kan kamu dah nampak? Kamu boleh tunggu di level ni. Nampak tak? Sebab ini current market price kat sini. So bila dia naik kat sini, apa yang kamu boleh tunggu? Kamu tunggu yang terdekat sini dulu. Okay? Level yang pertama. Boleh? Boleh, Cip. Kalau dia tembus, kalau dia tak ada reject, kamu nak tunggu dekat mana? Atas. Lagi. Atas lagi. Level ni pula. Boleh? Kalau dia tak respect level tu, mana kamu nak cari lagi? Okay, dia naik sini. Oh, dia tak respect kat sini. Kat mana lagi kamu nak cari? Atas lagi. Itu. Atas lagi. Saya nak tanya kamu, sampai bila? Takkanlah big trader dia nak biarkan dah pergi sebanyak 200-300 pip. Dia tak nak sell dulu. Dia akan sell. Kat sinilah baru kamu akan tarik trend line lah. Kamu nak buat apa? CK2 lah, apa benda. Hai ni. First kali kamu kena identify apa dulu? SNR. Resistant. Support dengan resistant. Level-level dia. Itu sebenarnya. Nampak tak? Senang tak? Senang. Kamu peningnya sebelum ni. Peningkan diri sendiri. Okay? So Yep. saya ajar dulu. Jadi level cari by yang level. Ya? Cip, jadi cari yang terdekat dulu dengan price lah. Ya, current market price. Current market price sekarang kat mana? Kat sini. Okay? Sebab saya punya syllabus pembelajaran apa yang saya faham, market ni dia akan bergerak level by Level. So kita tunggulah level sini dulu. Tengok yang terdekat dulu. Inilah yang terdekat, ni yang terdekat, ni yang terdekat, ni yang terdekat. Kalau ada dapat sini, ada rejection, ada setup, masuk dulu. Korang nak USD, bukan korang nak hold 20-30 pips, ambil dulu. Ambil gaji. Korang nak konsisten kan? Ini cara dia nak konsisten. Ambil dulu gaji. Ambil dulu gaji. Banyak kali saya pesan dah. That's why PC dengan saya, cepat diorang cover duit, yuran. Sebab pemahaman dah betul, mentality dah betul. Bukan nak hold, nak ambil gaji. Korang nak build confident level. Korang nak gain experience. Macam mana nak gain experience, macam mana nak gain confident level dengan masuk di level yang betul, ambil gaji. Boleh withdraw, baru boleh konsisten. Bukan nak hold. Nanti dah power, capital dah besar, korang nak FM ke, korang nak hold, lantak lah. So now sekarang korang nak build confident, nak build pengalaman, nak gain pengalaman. Boleh guys? Boleh. Boleh. So inilah level-level dia. Mudah nampak tu. Terpulang mana yang korang nak tu. So kalau korang nak tambah trend line lah, pergi trend line sini. Okay. Ini ada trend line support. So kemungkinan besar price akan sampai di mungkin area sini ataupun area sini.
Kalau kamu ambil shadow ke shadow macam ini, okey, mungkin dekat sini. Inilah ada hybrid lah, hybrid combination lah. Tapi kamu kena ingat, basic dia sebenarnya adalah apa? Apa guys? By the support. So resistant Support by dengan support. resistant je. By di support. Sell di resistant. Mudah tak? Ya. So now kalau kamu sekarang backtest pun, inilah kamu punya zikir kamu. By di support, sell resistant. By di support. Nampak tak? Sell di resistant. Okay, dia break atas lagi. Yang kat sini buy di support. Sini buy di support. Nampak tak? Sekarang zikir kamu itu sahaja. So dengan nantilah ada double confluent, nanti kamu akan belajar double confluent. Ada lagi nanti. So kamu ada beberapa decision kamu boleh buat. Setakat ni so far clear tak apa yang saya cuba sampaikan? Ya, cik. Clear. Alhamdulillah. Ada apa nak tanya tak sekarang? Ada apa nak tanya untuk pemahaman support dengan resistant? Okay, so saya ulang balik. Ada 800 saja akaun saya. Ini akaun perang. Kita perang balik minggu depan. Ingat, jangan letak banyak-banyak duit dekat broker. Nak letak dekat wallet, withdraw. Letak dekat wallet, withdraw. Letak kat MT4, selagi ada duit kat MT4, kita akan tekan. Dah dapat untung, pindahkan ke wallet. Jangan letak dekat MT4. Boleh? Kalau nak konsisten lah. So saya ajar tu. Sekejap So saya ulang balik tadi. So yang penting isi kita apa? Number one. By the support. By the support, saya ada register. Yes. Easy sebenarnya. So sekarang kamu dah faham, saya dah brainwash. Saya dah brainwash ni kepala otak kamu ni. Bukan senang nak brainwash orang ni. Kan dengan hukum asas jual beli. Okay. Yang kedua, price akan bermain di level-level SNR. Inilah ni level-level SNR. Okay. Level-level SNR. Apa ni? Okay. Nombor dua ni, price akan bermain di level-level SNR. Nah ni, level-level SNR. Respect dulu yang pertama. Tunggu yang pertama dulu. Yang terdekat dengan current price. So, sekarang kamu dah belajar. QML itu adalah SNR. Senang kan? Kan simple. Nombor tiga, biasa SNR ni akan di break oleh news. So, kamu kena ingat, big movement, okay ni sini. Okay, sini ada resistance. So, dia break. So, sini akan jadi support. Inilah big movement. Ingat, biasa big movement mesti ada news. Kenapa saya kata macam itu? Samalah macam ni tadi. Ni nampak ni. Zeras. Big movement tak tu? Big movement kan? Movement. So, sini akan jadi support yang kuat. Nampak tak? Tada. Sebelum dia nak sampai kat situ, kita kena tengok level-level dulu. Kita boleh curi-curi. Sebab dia boleh jadi dia takkan sampai dekat atas tu. Sama juga apa yang berlaku dekat level sini. Sebelum dia nak sampai dekat atas ni, dia respect dulu level situ. Makanlah dulu. Berapa yang kamu boleh makan kat sini? Banyak. Berapa tu guys? Tengok kat sini ni, atas ni ni. Tengok atas ni. 100. Tak nak ke? Contoh kat sini lah paling ini sebab sini ada support kan. Sini. Berapa tu? 70. 70. Kalau ikut method saya, dekat dalam tu, masuk je zone, entry. Masuk saja zone, entry. Masuk saja zone, entry. Sekali, dua kali, tiga kali, Nabila. 4 kali kamu entry. Total ni, contoh kamu ambil 30 pip. 30 pip, ataupun kamu ambil 20 pip, 30 pip. Ini pergi sekali 50 pips kamu ambil. Dah berapa dah ni? Bukan sikit, banyak. Banyak tak? Banyak. Sampai sini, ambil lagi. Bam! 150 pip. Tapi mentaliti kamu kena betul. Dah sampai resistant, cubalah kita cari
sell. Saya ada ajar entry, nanti kita ajar lagi macam mana nak entry berulang-ulang kali. So kamu boleh jadi gian lah nanti, tapi nanti kamu kena kawal diri semua Jangan overtrain. Okay. So far ada nak tanya tak SNR? Tadi saya nak move ke seterusnya SND. Ada je. Apa Mas, nak tanya apa? Tak ada je, tak ada. Oh tak ada. Okay, kita move lah Okay, now kita akan move ke supply dan demand. So bagi saya supply dan demand ini adalah engulfing pertama. Dia hanya ada sekadar nama saja. So supply dan demand dia buy the demand, sell the supply. Bagi saya supply demand is engulfing is supply dan demand. Sebab kenapa? Saya beranggapan dua benda ni hanya sekadar apa tu? Candlestick sahaja. Maksud candlestick apa? Berlakunya aktiviti jual dan beli pada waktu tersebut. Beza dengan SNR. SNR dia berlakunya terjadi support dengan resistance. Bila kita buka dekat line chart. Manakala dekat engulfing dengan supply dan demand ni adalah candlestick. Bukti. Nampak tak? Bukti. Bukti apa? Penjualan dan pembelian di level SNR. Boleh faham tak? Boleh. Contoh, sini resistance, sampai dekat sini berlakunya satu candle bearish. So ini tandanya berlakunya penjualan. Inilah dia engulfing. Boleh guys? Candlestick engulfing. Faham tak hidup? Boleh hadam tak? Apa yang saya cuma masukkan? Ataupun dalam erti kata lain, dia bukti ataupun kalau kita dalam jual dan beli, sekejap dia adalah receipt. Okey, saya nak tanya. Korang pergi 7E, korang pergi beli, contoh beli minuman. Kita kasih duit dekat orang, dekat cashier tu, kamu akan dapat minuman. Cashier tu akan dapat apa? Duit. Apa bukti penjualan dan pembelian pada waktu itu? Receipt. Kamu dapat receipt? Penjual pun akan ada receipt simpanan. Betul tak? Betul. Sama. So, kalau dekat MT4, receipt tu adalah dalam bentuk apa? Candlestick. Itu aja. Faham tidak? Ibarat dia macam gini. Saya cerita lagi. Ibarat dia macam gini. Slownya lah iPad Air ni. Stres saya tengok. Beli bukannya murah-murah. Asyik hang saja. Sekejap Jai, sorry Update. Update. Saya dah update. 15. Update lah baru. Mau ada lagi Aduh, stres lah. Asyik update. Beli lain. Beli lain apa? Saya tak berhenti pakai ni. Saya berhenti pakai tengok MT4 dengan tengok YouTube je. Nak beli lain tak tahu nak guna macam mana. Okey. Tengok betul-betul Okey, kamu dah belajar jadi SNR kan? Okey. Saya beranggapan SNR ni macam Giant. Giant ni pasar raya yang besar lah. Giant, Tesco, lagi apa? Ion Mall. Okey. So bagi saya SNR ni adalah Giant. Ni satu bangunan ni Giant. Maksud ataupun satu entiti ni Giant ni. So Giant ni kita boleh ibaratkan dia sebagai SNR. SNR ada kan peraturan dia, kita kena buy di support, sell di resistance. Giant pun ada peraturan dia. Okay, saya tanya kamu, Giant apa nature business dia? Grocery, food beverage ataupun in general adalah betul tak? Entiti dia adalah jual dan beli. So dalam Giant ni, Giant dia adalah SNR. Ingat SNR takkan berubah. Tapi
perubahan boleh terjadi untuk jual dan beli. Betul tak? Okay, now sekarang contoh dekat Jaya ni dia dijual satu air. Air ni berharga RM2. Ada individu A dengan individu B. Individu A ni sangat kaya. Contoh menteri lah, Datuk Menteri. So dia ada RM100. Manakala individu B ni miskin, ada RM1 saja. Okey. Ingat, Jaya ni ibarat dia adalah SNR. Dia ada hukum jual dan beli dia. Dia ada harga lantai. Dia ada harga bumbung. Dia ada harga yang dah ditetapkan. Boleh tak guys? Nampak tak kat situ? Okey, now sekarang individu B, dia nak pergi beli air ni. Saya nak tanya, dapat ke tak dia beli air RM2 tu? Tak, Dapat? tak dapat. Tak dapat. Dapat. Tak dapat. Inilah kamu. Tak dapat. Kamulah ni. Tak dapat menggerakkan market. Not enough money. Not enough money. Okay. Now sekarang individu A orang kaya. Dia ada RM100. Now dia nak beli air harga yang RM2 ni dengan harga RM100. Dia orang kaya. Dia tak kisah. Dia tak kira. Dia nak beli juga harga tu dengan harga RM100. Saya nak tanya, Jaya ni kasih ke tak? Lagi. Jual. Kasih. Kasih. Dengan macam mana? RM100 tu Jaya, peraturan dia, SNR dia, dia kata harga ni adalah RM2 saja. Macam mana boleh dikasih? Dia bagi Boleh 5. ke tak? Boleh ke tak? Saya tanya kamu, boleh ke tak? Boleh. Boleh. Kalau boleh kenapa? Macam mana? Dia bagi Bagi balance. air banyak-banyak. Itulah jawapan dia. Giant dia ada peraturan dia harga RM2. RM2 lah SNR dia. Tapi dia tak akan ambil RM100 ni. Dia kalau betul orang ni nak juga RM100 ni dengan harga ni, dia akan kasih berapa? 50 minuman. Itu pemahaman yang betul. Nampak tak? Nampak tak guys? Apa kaitan dia dengan SNR? SNR, kalau dikata harganya di level ke sini, sinilah level dia. Kalau big order nak ambil banyak, dia kena letak order atas lagi. Kalau nak jual benda yang banyak, kalau nak beli benda yang banyak, dia kena letak bawah lagi berkesesuaian dengan capital dia. Kalau dia nak beli dekat sini, boleh, tak ada masalah. Inilah yang nanti akan terjadi dekat market. Dia akan dinamakan imbalance. Ketidakseimbangan. Contoh yang ni 100. Allah Akbar. Alamak. 100 nak beli harga RM2 ni. Okey. Dekat sini harga RM. Contoh sinilah. Sekejap Sini paras ni harga RM2. Okay. So bila ada order macam gini, so dia akan berlakunya pergerakan yang besar. Maksudnya RM2 sampai imbalance dia jadi RM100. Ini dah terjadi dekat market. Dia pecah support yang ni. Dia pecah lantai, pecah bumbung. Inilah ni. Disebabkan ni. Order yang macam gini. So nampak tak kaitan dia SNR? SNR dia tak akan berubah. Kalau kita tengok dekat chart. Okey, saya tunjukkan dekat chart. Tengok betul-betul. Saya memang tekan betul-betul mendalah ni. Tengok Tengok betul-betul dekat sini. Bila marketnya terjadi, contoh ni, support dengan resistance ni kan. Nampak tak? Tahun 2021 sekarang ni. Kamu yakinlah harga pada tahun 2050, saya tanya ini. Tahun 2050 ini berubah ke tak? Tak. Berubah. Tak. Ini ni nampak. Ni tahun berapa? 2008. Sekarang dah berapa? 2021. Berubah tak ni support dengan resistance dia?
Tak berubah. So saya tanya kamu, bila dia tak berubah, dia bagus tak? Bagus. Baguslah sebab dia boleh jadikan apa? Panduan. Level decision. So inilah panduan, inilah decision oleh siapa? Big trader. Boleh guys? Nampak tak betapa pentingnya support dengan resistance? Nampak tak? Nampak. Nampak Ni cik. nanti kalau dia datang balik, sinilah level-level dia kalau dia nak junam. Ada level-level support dengan resistance. Saya jamin big order, big trader tak ada pilihan. Dia tak ada pilihan. Dah sampai harga terendah kat sini, dia akan buy punya. Boleh guys? Boleh. Okay, so alhamdulillah saya dah berjaya ubah kamu punya apa? Mentality. Dah berjaya brainwash. So dah tarik kamu ke jalan yang benar. Okay? So kita terus masuk engulfing. Bagi saya ini hanya sekadar receipt saja. So kalau base drop ni, ini hanya sekadar apa? Bearish engulfing. Rally base rally ni hanya sekadar bullish engulfing. Rally base drop ni hanya sekadar bearish engulfing. Drop base rally ni hanya sekadar Bullish engulfing. bullish engulfing saja. Dia hanya candlestick, bukti, receipt aja. Okay, now sekarang saya ajar pemahaman dia. Tengok betul-betul engulfing or SND. Tengok ni, engulfing adalah zone atau tempat-tempat possible. Nampak ni saya tulis possible zone buy ataupun zone sell. Sinilah zone dia. Okay. Kalau bearish engulfing, make sure dia pecah ni. Shadow ni sekali dia makan. Atas ni tak ada masalah. Dia kena lepasi yang ni. Kalau bullish, dia melepasi yang ni. Bawah ni tak ada masalah. Kalau kamu nak marking penuh pun tak ada masalah. Okay. So ni bullish engulfing ataupun demand zone. Ni bearish engulfing adalah supply zone. Apa yang kamu perlu tahu yang di sini? Engulfing adalah zone atau tempat untuk possible zone buy atau sell. Okay. Ni saya nak uji pemahaman kamu. Macam pula datang ni. Okay now, sekarang kita dah ada SNR kan? Betul tak? So korang ada ni apa ni? Level-level SNR, resistance. Ini support, ini support, ni support, ni support, ni support, ni support. Naik. Okay, contoh. So sekarang kita dah ada apa? SNR level. So SNR tak akan berubah lah. Contoh ni dekat H4. Contoh H4. Now sekarang tadi kamu dah belajar dah sampai sini, biar je, jangan buat apa-apa sebab kita tak nak buy this up. Kita tak nak sell this up. Okay, sekarang ni price naik sampai sini. Ni H4 punya Sampai situ tiba-tiba dia buat bearish engulfing dekat level situ. Contoh. Okay, kat sini. So kat sinilah zone dia. So ini M15. So bila kamu pindahkan dekat time frame kecil, contoh M5 ataupun M1. M5 atau M1 ada buat setup QM. QM. Okay, sekarang ni saya nak tanya, siapa di antara kamu sekarang akan ambil trade ni?
Ini QM ni. Wah, ini QM ah. Best mah. M5, M1. Kecil stop lossnya. Siapa nak ambil, sila type yes. Tak nak ambil, type no. Dekat chat box. Okay. Ada tak? Tak ada orang type ni. Tak boleh nak chat No. Mana? Saya tak nampak chat. No. Tentang orang dah faham. Semua no lah. Betul. Tak ada siapa kan yes ke? Nampaknya korang nak faham lah. Okay, kenapa no? Tak sampai level lagi. Tak sampai level lagi. Ya. So korang dah nampak tak? Sebelum ni kenapa korang kena lipat? Tak tengok level. Tak sabar. Tak sabar dengan tak sampai lagi? Resistant. Tak sampai lagi zone. Tak sampai lagi level. Betul tak? Dah nampak tak sekarang apa kelemahan korang? Level. Ni level. Level. Tak sampai lagi level. Dah pergi style memanglah kena. Inilah yang geng-geng engulfing kena. Faham tak? Faham. Dia pancing lagi. Dia pancing. Yes, market pancing. Sebenarnya dia nak manipulate trader, engulfing. So sekarang kamu dah faham kan? So kalau kamu nak sell, biar dia engulfing buat dekat mana? Betul. Resistant. Dekat SNR level. Jelas tak? Jelas. Nampak sekarang? So sekarang korang dah nampak korang punya postmortem ataupun korang punya punca kenapa dia zras, break. Nampak dah sekarang? Nampak tu. Nampak je. Alhamdulillah. So terbuka dah korang punya hijab ni sebenarnya. Inilah yang korang tanya-tanya sebelum ni. Kalau contoh yang ni saya tak, dia lipat juga, jangan putus asa. Jangan cepat give up. Tunggu lagi dekat next level. Okay, so saya jamin biasanya kalau level ni dia tak respect, atas ni insyaAllah dia respect. InsyaAllah, yakinlah. Okay, sebab dah sampai resistant. Big trader tak ada pilihan. Dia akan trade juga. Benda harga tertinggi kan. Izin tanya, Cip. Ya. Itu kalau sudah kena zone support, boleh tak kita ambil untuk bullish engulfing ke atas resistance tuh, Cip? Ini kena support sini. Di atas. Sini. Atasan sedikit. Sini. Support di atasan sedikit. Cip. Support? Ni support. Ya, Okay. support yang pertama. Sini. Ya, Ambil apa? Ami buy kalau sudah ada bullish engulfing, boleh tak, Cip? Boleh, tak ada masalah. Oh. Cuma kena make sure ini dia naik tinggi sikit. Kenapa saya kata macam gitu? Kenapa saya cakap macam gitu? Karena ada SNR. Sebab kena ingat big trader dia nak buy di harga yang Murah. termurah ataupun rendah. So sama mentaliti kamu, biar kamu berfikiran jual di harga tertinggi, yang level yang terdekat, yang tertinggi. Buy di harga termurah dekat support level. Boleh? Tapi nanti kalau kamu dah mahir, yes. Bila dia tak sampai kat sini, dia turun kat sini, ya kamu boleh buy. Kalau kamu dah mahir, kalau tak mahir lagi jangan. Just stick dengan QM level. Bentuk yang ni. Ni yang kamu perlu ambil. Boleh? Siap. Ni pemahaman dia. Boleh?
Boleh je. So now korang dah faham lah. Di level-level sini kalau nak ambil engulfing. So kat sini saya tunjuk, saya terangkan tempat. Allah. Oh, lambat benar. Okay. So tempat ni di tempat yang betulnya saya nak masukkan. Berlaku engulfing di tempat yang Betul. betul. Dekat mana? SNR SNR level. level. Kita kena by the support, kena LD resistant. ya. So kalau dia nak buat barrier engulfing, biar dia buat dekat resistance level. Kalau nak buat bullish engulfing, biar dia buat dekat support. Simple kan? Itu pemahaman dia SNR dengan SND. Nombor tu, asas terbentuk setup atau setup tersembunyi. Ni penting. Berada dalam dua candle engulfing. Contoh terbentuknya setup macam gini kan. Macam contoh. Ya Allah, slownya lah. Sekejap loading pula dia. Okay. Contoh kan, contoh. Ni drop this rally. Lepas tu dekat belakang dia ada resistance macam gitu. So macam inilah kan, resistance. Dia break resistance. Resistance lagi. So yang ni adalah drop this rally. So yang sini adalah bullish engulfing kan. Macam ni bullish ni. So bolehlah buy dekat sini. So inilah namanya asas terbentuknya setup. Faham tak? Ulang So yang ni tak berapa benda penting. Macam mana? Maksudnya lepas dia break tu, bila dia dah buat support yang baru, maksudnya kita boleh buy lah kan? Mestilah. Kita kena buy kat mana? Maksudnya first time, Support. resistance to become support tu kita jangan ambil lagi lah. Jangan. Tapi kalau nak ambil boleh. Tapi kena hit and run. Macam ini kan. So ni adalah bullish engulfing. Yang ni baru confident kalau nak ambil. R1, R2 dia break. Datang balik. Bukan kita buy dekat RBS ni. Buy dekat mana? Support. Sini supportnya. Boleh. Inilah ni asas terbentuknya setup. Ni. Ataupun SNRC1 drop base drop rally base rally. Tu boleh. Drop base drop rally base rally yang ada dekat SNRC1 tu, ingat SNRC1 ni dia adalah fenomena RBS SBR. That's why dia tak boleh pergi jauh, betul tak? Betul. Yang boleh pergi jauh biasa QM dengan divergent SNR. Tapi yang penting adalah setup ni tersembunyi di dalam candle engulfing. Apa maksudnya? Biasanya contoh ni kan, engulfing dekat M15. Biasanya dekat M5 ataupun M1 ada setup. Biasa QM. Boleh? So nanti besok kalau kamu nak cari setup, carilah engulfing. Cari engulfing ni dekat mana? Level SNR. Lepas tu baru cari setup dalam engulfing ni. Mudah tak? Mudah je. Iya. Simple je. Okay. So nombor 3 ni tak nak penting lah. Engulfing juga sebagai zone SND dengan itulah supply dan demand. So inilah pemahaman dia SNR dengan SND. Ni SNR berlakunya bearish engulfing dekat resistance. Contoh ni H4 punya SNR, bearish engulfing berlaku di Allah Akbar. Jam pula dia ni. Saya tak tahulah dengan iPad ni. Lama-lama Zoom dia jam. Jap loading pula dia.
Letih nunggu. Dah pukul 11.07 dah ni. Okey, baru boleh. Table ni. Okey, so dia buat bearish engulfing. Contoh dekat M50. Okey. So now sekarang pemahaman kita dah betul. Bearish engulfing berlaku dekat resistance level. Okay, so step number 1 SNR. Step number 2 apa? Engulfing ataupun SND berlaku. Lepas tu kita nak buat apa? Tandalah zone ni. Lepas tu carilah setup. Ingat biar dia complete dulu benda lah. Lepas tu baru kita cari setup dekat zone sini. Mudah kan? Tu je. Inilah asas saya buat syllabus setup ataupun SOP dekat Legacy. Jelas guys? Nampak tak pemahaman dia? Nampak cik. Nampak cik. Cantik. Okay, so dah settle untuk hari ni dulu. Market structure ni kita kemudian sebab berat. Sebab ni dah berat ni, SNR SND ni berat ni. Nampak tak? Apa kaitan tau? Saya dah simpulkan kat sini. Okay, so first kamu kena identify SNR dulu. So kamu dah belajar tadi kan, big movement, ada second movement, macam mana berbentuk dia, macam mana bentuk yang tak boleh nak ambil. So kamu dah set kat kepala otak kamu, kena buy di support, kena sell di resistance, kena tanda high time frame, kalau nak scalp kat H4 ataupun H1. Lepas tu pemahaman kedua apa? Price bermain di? Level SNR. Ya, level-level SNR. Pemahaman nombor 3 tadi untuk SNR, dia biasa break time news. Mana-mana yang ada big movement, itu adalah news. Simple je. Okay? Next is SND ataupun engulfing. Dia hanyalah possible untuk buy ataupun sell. Yang paling penting kita tahu tempat dia. Tempat dia berlaku mestilah betul. Ataupun SND ni kena berlaku dekat mana? SNR? Level. SNR level. So dekat dalam engulfing ni ada yang tersembunyinya setup. Contoh dekat sini resistance berlakunya engulfing dekat resistance ataupun bearish engulfing. So nak buat apa? Sell. Apa tunggu lagi? Okay. Contoh ni H4 SNR level. Engulfing berlaku dekat M15. So dekat dalam zone ni adanya setup. Inilah baru setup. Selalunya korang ni burn, ini burn, betul tak? Terus tengok apa? Setup. Itu yang kena lipat selalu. Buka-buka carta, buka-buka MT4, M5, M15. Tengok apa? Belajar dulu dengan cikgu, tengok engulfing. Engulfing ni berlakunya dekat mana? Dekat tengah-tengah. Oh, confident lah. Oh, berapa engulfing? Engulfing cantik ni, solid. 1/1. Oh, M15. Tengok dekat M5. Oh, cantik lah QM. Rupanya dekat SNR. Ia berlaku dekat mana-mana level dah ni. Baru kat sini lah, level sini berlakunya engulfing ni. Masuk, kena lipat. Betul tak guys? Biasa macam aku tak? Baru. Iya, so sekarang dah belajar jangan masuk dalam lubang yang sama. Okay?